sambung bersambung. Bagaimana nak menentukan sinus, kosinus dan tangent satu sudut tirus? Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang formula-formula bagi sinus, kosinus dan tangent. Okey, so hari ni kita nak cari nilai dia. Okey, baik, kalau dalam contoh 4 ini ada satu segitiga. Okey, cuma di sini tidak ada nilai ukuran bagi ni hipotenus. Tak ada di sini. Okey, sebab itu soalan ini, soalan A ni, dia suruh kita cari panjang PR. So macam mana nak cari panjang PR? Kita guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras PR. Okey, so PR ini ialah hipotenus. Okey, yang ini hasil ringkasan. Sepatutnya dia sebelumnya ialah PR kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 15 ini yang adalah QP, 8 QR. So mereka kena tambah sebab kita nak cari hipotenus. PR ni hipotenus. So kenapa sini PR dia hilang kuasa 2? Sebab kita punca kuasa dia. Okey, bila sini punca kuasa, sini pun kena punca kuasa, baru dia ada. So bila ada punca kuasa 2 dengan kuasa 2, dia boleh potong. So memudahkanlah. Jadi tinggal hanya PR saja. Okey, so yang ini salin baliklah, 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Dan daripada sini 15 kuasa 2 ialah 225. Kalau tak tahu, ambil kalkulator, tekan 225. Okey, tambah 8 kuasa 2 ialah 64. Sebab itulah 225 tambah 64 dapat 289. Okey, bila dah dapat 289, kita cari punca kuasa 2 dia, iaitu 17 cm. Jadi panjang PR ini 17 cm. Okey, bila dah ada PR ini, so barulah kita boleh cari nilai-nilai sin, cos, tangent. Kalau tanpa panjang PR ni, kita hanya boleh tentukan tangent saja. Sebab apa? Sebab tangent tak memerlukan hipotenus. Tangent hanya memerlukan sisi bersebelahan dengan sisi bertentangan. Kalau nak cari sin dengan cos, mesti tahu hipotenus. Okey. Baik, seterusnya, soalan seterusnya, cari sin. Sin sudut PRQ. Mana sudut PRQ ni? PRQ. So sudut dia di sini. Okey. Jadi apakah rumus bagi sin? Sin ialah maksudnya opposite, bertentang. Okey. Bahagi hipotenus. Okay, bila kita duduk di sini, sin, untuk cari sin, kita kena tahu pertentangan. Tentangan dia ialah 15. So sini 15 bahagi hipotenus yang kita dah cari tadi untuk soalan A, 17. So dapat ni 15/17. Dan seterusnya untuk cos
sama dengan, okey, cos ini tengok sudut apa yang dia pakai. Okey, dia pakai sama macam sudut sin tadi, iaitu PRQ. So ada di sinilah. So sisi bersebelahan dia ialah QR 8/13. Manakala tangent dia tak pakai lagi sudut tu, dia pakai sudut mana? Dia pakai sudut QPR. So bukan lagi di sini, dia pakai sudut yang ini. Okey, bila pakai sudut ini, kalau tangent, rumus dia lah tentang bersebelahan. Buka O ni, bukan theta ni O. Okey, O over sebadan. Opposite bahagi adjacent. Okey, tentang bahagi sebelah. So tentang untuk sudut sini ialah 8 cm, bahagi sebelah ialah 15. So dapat yang tu. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT dan RQS. So ada dua segitiga di sini, satu yang kecil, satu yang besar. Okey, panjang QR, so cari panjang ini. Okey, diberi bahawa panjang SQ adalah 6. Okey, macam mana nak cari QR? SR tahu 10, SQ tahu 6. So macam mana nak cari QR? Kita guna Pythagoras theorem. Okey, guna Pythagoras theorem. Ambil yang besar ni, bawa keluar dia. Sini 10, ini S, ini Q, ini R. Kita tahu SQ ialah 6. Di sini 6. So cuma nak cari QR. Okey, so nak cari QR melalui rumus Pythagoras, punca kuasa 2 panjang ini. Okey, kita start dengan hipotenus dulu, sebab hipotenus paling panjang. Tolak dengan sisi yang satu lagi, iaitu 6 cm tu kan. Okey, ni. So 10 kuasa 2 100. 6 kuasa 2 34. So dapatlah 100 tolak 34, 64. So punca kuasa 2 64 ialah 8 cm. Okey, so kita dapat dah QR 8 cm. Panjang PT. Okey, kalau SQ 6, yang ini tanda 2 ni maksudnya sama panjang. So sini 3, sini 3. So berapa panjang PT? Sama juga, kita guna apa? Pythagoras theorem. Okey, so PT sama dengan, PT ni hipotenus, sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kenapa tambah? Sebab kita nak cari hipotenus paling panjang. Yang tadi bukan cari hipotenus, yang tadi kita cari sisi yang lebih pendek dari hipotenus. Okey, bila cari hipotenus kena tambah, bila cari sisi yang lebih pendek, kena hipotenus kena tolak satu lagi sisi tu. Okey, so yang ini bila cari dapat 5 cm. Lepas dah tahu dah semua ni 5 cm. Okey, ni 3 kan. Okey, barulah kita boleh cari nilai-nilai sin, cos dan tangent. Bagilah sudut apa mana pun kita boleh cari, sebab semua ukuran dah ada. Okey, so kamu tengok sini, kita tahulah. Baik, saya pergi yang seterusnya. Okey,
apakah hubungan antara sinus, cosinus dan tangent? Okay, ini dia bagi bukti ataupun macam mana formula ini terbentuk. Okey. Macam mana boleh dapat formula macam ni? Okey. Dia bukan magic. Dia mesti ada bersebab. Okey. Yang ini kita dah belajar sebelum ni. Sinus ialah bertentang bahagi opposite, ataupun nak senang S O H. Sinus sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Ni K A H. Cosinus sama dengan adjacent bagi hypotenuse. Adjacent maksud bersebelahan. Yang ni T, tangent O bagi A. Okay. So nak senang ingat, soh kah toa. Soh kah toa. Nak senang ingat. Okay. Baik. Bila kita dah hafal ni rumus bagi ketiga-tiga trigonometri ni, sinus, cosinus dan tangent ni, okey. Okey, kita tengok sini macam mana boleh dapat benda ni, rumus ni. Okey. So dalam segitiga ni dia bagi sini panjang PRX. X maksudnya pun boleh ubahlah. Kita tak tahu dia nilai yang sebenar dia kan. So PQY mungkin dia tak sama sebab dia lebih panjang sikit daripada X. So kita ambil pun boleh ubah yang lain daripada X. Okey. Ini katakan dia ambil 1. Okey. 1 unit. Okey. So hypotenuse dia 1, PR dia X, PQ dia Y. Okey. Kalau kita guna rumus yang pertama ni, iaitu sinus sama dengan sisi bertentangan bahagi hypotenuse. Okey. Sekarang kita ambil sudut ini, sudut theta ni. Okey. Kita ambil sudut ini. Kalau ikut sinus sama dengan bertentang bahagi hypotenuse, tentang dia ialah X. Kan? X. Sebab tu X. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse 1. Ini. So sin theta, sin sudut theta ini sama dengan X bahagi 1. Jadi X sama dengan sin theta. Macam mana dapat X sama dengan sin theta? Dia macam ni. Sin theta, ni saya salin balik. Sin theta sama dengan X bahagi 1. Jadi 1 ini bawa ke sini, pendarapan bersilang. 1 darab sin theta sama dengan X. So X ialah sin theta. Sin theta darab 1 jadi balik sin theta. Okey. Faham kan? Sebab tu dapat X sama dengan sin theta. Okey, saya tulis terbalik, samalah. X sama dengan sin theta. Okey. Yang kedua, cos theta sama dengan Y per 1. Okey, sekarang masih lagi sudut di sini. Cos theta sama dengan bersebelahan bahagi hypotenuse. Bersebelahan ialah Y. Y, hypotenuse 1. Sama juga macam tadi, 1 darab dengan cos theta jadi cos theta. So Y sama dengan cos theta. Y sama dengan cos theta. Sama macam buat sin theta ni. Okay, so kita dapat X sama dengan sin theta, Y sama dengan cos theta. Maka tangent theta sama dengan X per Y. Tangent theta, tangent ialah sisi bertentangan bagi sisi bersebelahan. Sisi bertentangan bagi theta ni ialah X, iaitu sini X per dengan Y. Ni Y. Okey. Bila dah dapat yang ini, tukarkan X ini jadi sin theta. X kan sama dengan sin theta. So tukarkan X ini jadi sin theta. Dia jadi ni sin theta, sin sudut theta.
Y ni tukar jadi cos theta. Jadi cos theta. Sebab tu dapat formula ni. Daripada sini dia jadi ni. Okey. Baik. Saya padam ni ya. Saya padam ni. Okey. Apa akan jadi jika sudut theta ini adalah sudut QRT? Adakah nisbah tangen theta masih sin theta per cos theta? Bincangkan. Okey. Katakan saya ubah sudut dia. Okey. Sekarang saya pakai ini jadi theta. Ini tak payah tengok lagi lah. Okey. Sekarang tengok yang di sini. Okey. Kalau sin theta sini, kalau sudut theta di sini, adakah tangen theta masih sama? Okay, tangen theta kan. Okay, adakah masih sama macam ni? Sin theta per cos theta. Okey. Mula-mula kita tengok sin theta. Sin sudut theta ialah yang berhadapan dia, pertentangan dia ialah y per 1 hipotenus kan. So y sama dengan sin theta. Darabkan bersilang. Ni satu darab dengan sin theta ni. Okey. Kita dapat ni y sama dengan sin theta. Kemudian kalau cos theta untuk sudut yang baru ni. Okey, sekarang kita tengok ni. Jangan tengok ni ya. Tengok sini. So cos theta ialah sebelahan. Sebelahan dia ialah x. X per hipotenus 1. Sama juga macam ni, darab silang 1 darab cos theta jadi cos theta lah. Jadi diri sendiri balik kan. Okey, jadi cos theta. Okey. So, kalau tangen theta ialah y per x. Tentang dia adalah y, sebelahan dia x. Y per x. Jadi y ialah sin theta. Sin theta. X ialah cos theta. Sama tak? Sin theta per cos theta. Tangen theta sama dengan sin theta cos theta. Tangen theta sin theta per cos theta. So maksudnya pilihlah mana-mana pun sudut, tangen formula ini tetap boleh pakai. Okey. Baik. Okay. Sekarang kita lihat terusnya. Okey, contoh 6. Jika nilai sin theta sama dengan cos 6 ni, dan cos theta sama dengan cos 8, hitung nilai tangen theta. So guna formula ini. Okey, gunalah formula yang kamu ingat tadi. Tangen theta sama dengan sin theta. Ini formula lah. Nak salin balik dulu pun tak apa. Per cos theta. Sin theta dia bagi dah sini 0.6 bahagi cos theta 0.8. Okey. So kita tak mau desimal kan. So jadikan dia nombor biasa. So darab dengan 10, dia jadi 6. Yang bawah darab dengan 10, jadilah 8. Ini boleh pemudahkan, boleh bahagi 2. So atas jadi 3, bawah jadi 4. Bahagi 2 dapat 3. Okey, bahagi 2 dapat 4. So tangen theta ialah 3/4. Okey, nak tulis dalam desimal pun boleh, perpuluhan 0.75 boleh juga. Okey. Baik.
Seterusnya point. Jika nilai sin theta sama dengan 3/8 dan nilai tangent theta sama dengan 3 per punca kuasa 2 55, hitung nilai cos theta. So tadi kita dah tahu dah kan, tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta kan. Okey, hitung nilai cos theta. So daripada formula ni kita boleh terbitkan satu lagi formula, iaitu formula cos. So cos theta sama dengan sin theta bahagi dengan tangent theta. Apa maksud sini? Maksudnya dia tukar tempat. Cos pi ambil tempat tangent, tangent pi duduk tempat cos, darab silang. Okey, so dapatlah satu formula yang baru. Okey, so nak cari cos theta, sama dengan, okey, sin theta dia bagi sini 3/8. Tulis 3/8. Okey, kemudian per. Okey, kita tahu per ini ialah, kalau dalam operasi kita panggil dia bahagi. Macam 10/2. Maksud dia 10 bahagi 2. Kan jawapan dia sama. Ini 5. Ini pun 5 juga. Okey, so per maksudnya bahagi. So sini sin theta yang ini 3/8 sini kan. Okey, per ini bahagi. So letak sini bahagi. Bahagi apa? Bahagi tangent theta. Tangent theta ialah dia bagi nilai sini 3 per punca kuasa 2 55. Okey, sampai sini bila ada pecahan, kita nak lakukan operasi dia, pastikan kalau bahagi ni tukarkan dia jadi darab. Bila tukar jadi darab, pecahan di sebelah kanannya automatik akan jadi songsang ataupun terbalik. 5 punca 55 ni akan duduk di atas, 3 akan turun di bawah. So tengok sini 3, sini 3, boleh pemudahkan. Tolonglah bahaginya. So tinggal hanya jawapan punca kuasa 2 55 per dengan 8. Habis. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, rajah 8. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR, diberi bahawa PR 20 cm, sin sudut QPR 3/5. Okey, mana sudut QPR? So sudut QPR sini, QPR. So sudut yang ada di sini, bukan yang ni. Ini sudut QRP, dia nak QPR. Okey, so sudut QPR sama dengan 3/5 sin. Okey, kita ambil sudut sini. Kalau sin ialah bertentang bahagi hipotenus, sin QPR kan. Mana tentang dia? QR. Kemudian bahagi dengan hipotenus. Hipotenus 20. Okey,
QR per 20 ni sama dengan 3/5. Maksudnya QR per 20 sama dengan 3/5. Okey. Ingat ya, QR ini panjang sebenar dalam lukisan, 20 ni pun panjang sebenar dalam lukisan. 3 ini ialah nisbah untuk QR. Maksudnya bila kita dah potong, paling termudah kita dapat 3 untuk bahagian QR. Okey. So 3 ni bukan ukuran sebenar. Dia hanya nisbah saja. Okey. Kadaran untuk QR. 5 ini pun sama. Kadaran untuk 20. Untuk apa 20 ni? Untuk PR. Okey. So kalau kita perkecilkan dia segitiga ni, kita akan dapat sini 3, sini 5. Ini R Q. Itu maksud dia. Okey. Okey. So daripada 5 ni dia boleh jadi 20. Macam mana nak jadi 20? 5 darab 4. Okey. So sebab itu hitung panjang QR. So kita boleh tahu QR sini. Kalau sini 5 nak jadi 20, dia kena darab dengan 4. So 3 pun kena darab 4 lah, baru dia adil. So 3 darab 4 sama dengan QR 12. So panjang QR, sama dengan, sepatutnya kena ambil daripada sini. Okey. QR per 20 sama dengan 3/5. QR saja 3/5 darab 20. Ini bawa ke sana pendarapan silang. Okey. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. So 3 darab 4 12. So QR ni 12 cm. Hitung kos sudut QPR. Okey, masih lagi sudut di sini. Cumanya nak cari kos. Okey. Nak cari kos, apa dia punya formula? Kos. Okey. So cari QP dulu ataupun PQ, samalah. Okey. Pythagoras theorem, 20 yang hipotenus tolak dengan QR, kita dapat tadi berapa? 12 kan? Kita dapat ni 400. 20 darab 20. Ni 12 darab 12. 14 4. So 400 tolak 144 akan jadi 256 sama dengan punca kuasa 256 ialah 16. Okey, bila dah dapat QP, barulah kita boleh cari cos sudut QPR. Bersebelahan ialah 16 bahagi 20. Ini boleh bahagi 4, dapat 4/5. Habis. Okey. Jadi dapat 4/5. Ataupun kalau ada yang setengah dia pelajar yang ingat, sorry,
ada pelajar yang dia ingat Pythagorean triple. Okey, kalau sini 20 ni P kan, ni nak cari PQ ni. Okay. Kalau sini 20, tadi sini kita dah dapat tadi 12 kan. So nak cari PQ tanpa guna punca kuasa 2 apa semua tu. Okey, tengok sini. 20 dengan 12 boleh bahagi 4. Okey, so bahagi 4. Okey, langkah pertama bahagi 4. So sini dapat 5, sini dapat bahagi 4 dapat 3. Menurut Pythagorean triple, okey, kalau hipotenus 5, salah satu sisinya 3 dan sisi ni adalah 4. So kita kena tahu, kena ingat 3, 4, 5. Okey, lepas tu dia akan berkadaran. Okey, dia akan berkadaran, maksudnya kalau asas dia 3, 4, hipotenus 5, kalau dia darab 2, ini 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau sini 9, maksudnya darab 3, sini 3, 12, sini darab 3, 15 dan seterusnya. Okey, so bila dah bahagi dengan 4, okey, saya dah dapat ni 3, 4, 5. Lepas tu saya nak dapat nilai asal balik, saya kena darab balik dengan 4. So ini bila darab balik dengan 4 dapat 20 ni, yang ni tadi. Sini bila darab 4 balik dapat 12 asal tadi. So sini kena darab balik dengan 4 dapat 16. Ini senang. Okey. Habis. Habis. Tadi tak habis. Ini boleh buat ni. Okey, ni yang saya cakap tadi, triangka Pythagoras. 3, 4, 5. Bila darab 2, 6, 8, 10. So bila tengok saja 6, 8 confirm hipotenus 10. Ataupun dia bagi hipotenus 10, salah satu sisi 6, so satu lagi confirm 8. Okey. So, saya berhenti takat ini saja dulu. Baik.